Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yasir wala tuasir, Rabbi tamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, bertemu sekali lagi kita di ruangan kuliah online, dan pada hari ini kita bertuah dan kita dikurniakan oleh Allah rezeki dapat lagi kita bertemu walaupun dia online. Jadi kita sambung balik pengajian kitab kita, yakni kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13 dalam satu bab yang tajuknya Babul Maja'a fin Nasihati. Tu bab yang telah datang ia pada menyatakan maka iaitu suka lurus hati itu, maka ia itu sukakan baik bagi orang lain daripada diri sendiri. Tu sifat yang dinamakan lurus hati tu, kan, iaitu apa? Lurus hati ni suka buat kebajikan kepada orang lain, kan, melebihi diri sendiri ni. Tu suka seronok bagi orang happy, kan, rasa puas hati. Tu ketahuilah kiranya ya saudaraku, sukakan baik dan kebajikan pada orang Islam dan beramal dengan barang yang disukai oleh Allah. Yang apa? Sukakan baik dan kebajikan pada orang Islam lah, orang Islam terutamanya. Tu. Dan engkau berurus-urusan dengan orang sebagaimana engkau mengurus bagi dirimu sendiri. Kan? Engkau buat kerja tu seolah-olah macam kau buat tu pada diri kau sendirilah. Macam mana kau buat kat diri kau nak diri kau tu rasa, kan, dengan dapat result yang baik, kan, dapat satu keputusan yang baik, engkau pun tak orang pun macam tu. Kalau kau berusaha, kan, untuk mendapatkan satu projek yang baik, engkau pun tak orang tu juga, kalau boleh kau minta kepada Allah dia pun dapat macam mana aku dapat. Tu, kan, yang kata lurus hati tu. Dan sukakan sejahtera daripada sekalian keaifan, iaitu semuanya itu baik dipuji syarak serta disuruh yang demikian. Kalau begitulah keadaannya, maka syarak terpuji di dalam. Memang syarak hendakkan umat Islam berprinsip dan berperangai dan berkelakuan macam tu, kan, yang kata lurus hati tu. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Jabir ibni Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati salat wa ita'iz zakat wa nushi likulli muslim. Tu hadis diriwayatkan oleh Jabir, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Jabir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma katanya telah berangkat mengaku setia aku akan Rasulullah SAW atas mendirikan sembahyang dan memberi zakat dan lurus hati bagi tiap-tiap orang Islam. Kata Jabir, aku telah berakad ataupun bai'ah dengan Rasulullah SAW. Aku menyatakan bahasanya aku akan solat, keluar zakat dan buat baik, mana lurus hati dengan setiap orang Muslim yang dia jumpa, kata Jabir ni tadi. Tu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Sahabat Nabi itu lurus hati bagi Muslim.
Kata Imam Nawawi rahimahumullah dalam syarah Muslim, bahwasanya seorang sahabat Nabi namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyuruh seorang sahabat Nabi namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyuruh ia akan budaknya membelikan dia seekor kuda. Maka budak itu pun membeli dia satu ekor kuda dengan harganya 300 dirham. Maka dibawanya kuda itu kepada tuannya, kepada Jarir, supaya tuan kuda itu menerima harganya. Apakala dilihat oleh Jarir akan tuan kuda itu dan dilihatnya kuda itu bagus, lalu berkata, ya, kudamu ini lebih baik daripada 300 dirham. Mahukah kamu menjualnya pada aku 400 dirham? Tu kan, kuda tu harga 300. Dia tengok kuda tu cantik kan, dia kata lagu ni lah kan, beli tadi 300 kan, aku beli pula 400 kan. Tu semua tu tujuan apa? Nak bagi seronok, nak bagi member seronok. Tu yang kata buat baik tu, buat baik kan. Maka ditawarnya kan, dibaginya ataupun di upnya price tu, dia naikkan price tu sampai harga kuda itu sampai 800 dirham. Daripada 300 tadi jadi 800. Punya bukan nak bodek, bukan rasuah dah. Punya nak bagi orang tu seronok. Allahu Akbar. Tu sepatutnya orang Islam yang kaya-raya macam tu cerita dia. Kan? Tu. Kemudian sentiasalah Jari tadi menambah harga tu. Tu yang kita cerita tadi. Dia tambah daripada 400, daripada 300 pergi 400 pergi 500 600 sampai 800. Punya nak bagi orang seronoknya. Bila dilihat orang akan Jarir memperbuat demikian itu, maka ditanya orang kepadanya, mengapa engkau perbuat demikian itu, wahai Jarir? Kan, orang tu tanya Jarir ni, sebab apa hang buat macam tu? Maka ia pun berkata, inni bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim. Bahwasanya aku telah mengaku bahawa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas lurus hati bagi tiap-tiap muslim. Tu dia kata apa, aku dah janji dah dengan Rasulullah kan, aku dah baik, aku dah akad dah, aku nak bagi seronok orang muslim ni, aku jumpa kan, aku bagi dia seronok. Tu cerita dia kan. Habis. Lurus hati itu ialah betul budi bicara dan baik diperbuat apa perkara, maka ialah makna nasihat di dalam bab ini. Yang kata lurus hati itu adalah kata apa? Betul budi bicara dan baik diperbuat apa perkara juga. Tu kan. Dan telah datang hadisnya yang telah berkata Imam Nawawi bahwasanya ini hadis amat besar pekerjaannya dan atasnya 4 edaran Islam sebagaimana diterangkan di dalam beberapa masalahnya yang akan datang ini. Dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah salasa marrat. Apakala didengar oleh sahabat-sahabat Nabi, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan, kita sedia maklumlah, semua tahu. Salah seorang daripada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang paling banyak sekali, 5,000 lebih hadis tu. Tu kan. Jadi katanya telah bersabda Rasulullah SAW, bermula agama ini ialah lurus hati, yakni tiang agama, dan tunjangnya ialah lurus hati, iaitu 3 kali Nabi berkata begitu. Nabi kata 3 kali lurus hati, yakni tiang agama, dan tunjangnya ialah lurus hati. Tu yang kata agama tu. Apakala didengar oleh sahabat-sahabat Nabi akan sabda yang demikian itu sampai 3 kali, lalu bertanya akan mereka tu, mereka pun rasa pelik, kenapa 3 kali Nabi sebut agama itu adalah lurus hati dan menjadi tunjang agama kan. Maka katanya Nabi, qalu ya Rasulullah, kata
sahabat-sahabat, qalu ya Rasulullah, katakanlah ya Rasulullah, liman? Kan? Qala lillah wali kitabihi wa a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata mereka tu, ya Rasulullah, bagi siapa lurus hati ni? Bagi siapa yang lurus hati ni? Sabdanya, lurus hati bagi Allah dan bagi kitabnya dan bagi imam-imam muslimin dan seumum-umum orang Islam. Sahabat tanya, nak lurus hati kat siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, lurus hati kepada bagi Allah, bagi kitab-kitab dan imam muslimin dan seumumnya orang Islam. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Tu. Dan katanya lagi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Umar, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari pun ada riwayatkan ni. Tamim Ad-Dari ni tahu tak siapa? Tuan-tuan sedia maklum lah. Dak akhir zaman ni cerita tentang Dajjal ni memang kita very familiar lah. So Tamim Ad-Dari ni one of the sahabat Nabi yang nampak live, yang pernah bertemu dengan Dajjal, dah tengok dah kan sebelum dia jadi. Manakala dulu dia belayar kan, terdampar di sebuah pulau itu, maka di pulau itulah mereka bertemu dengan Dajjal itu kan. Sebenarnya dia pun balik cerita kat Nabi. Nabi dah tahu dah cerita ni. Kan? Tu cerita dia. Jadi Jarir Hakim Abi Zaid daripada bapaknya Sauban bin radhiyallahu anhum ajma'in pun ada juga meriwayatkan hadis. Lurus hati dan baik budi bicara bagi Allah itu bagaimana? Bagaimana yang kata nak lurus hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dan syarah Muslim, lurus hati kepada Allah dan baik budi bicara kepadanya itu ialah menghadapkan diri kepada percayakan dia. Dengan Allah ni nak lurus ni macam mana? Tak nak lurus. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berbelah bagi. Hamailah cerita apa pun, kata Allah tak ada, kita tetap kata ada. Kita yakin dan very optimistic Allah ada. Tu. Dan menafikan sekutunya. Dan tidak engkar sifatnya, dan bersifat Allah itu dengan segala sifat kesempurnaan dan kebesaran semuanya. Tu, ya Qahar, ya Jabbar, ya Mutakabbir, semua tu kita percaya. Itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dimahasucikan Allah itu daripada kekurangan dan menjunjung suruhnya dan menjauhkan tegahnya dan kasih kerananya dan benci kerananya. Tu, lurus hati tu, kasih kita pun kerana Allah, kita berkawan kerana Allah, berkahwin kerana Allah, kita bekerja kerana Allah, buat apa ibadat juga kerana Allah, dan sama juga kalau kita membenci juga kerana Allah. Kan? Kita benci dah satu perbuatan yang kontradik dengan apa yang direkwayatkan oleh Allah SWT ataupun Islam. Orang yang macam tu kita benci. Bukan benci ke dia, benci perbuatan dia tu. Tu. Mana kata lurus dia tu. Kan? Dan memerangi siapa yang tidak percaya akan Allah itu. Tu. Siapa yang hina Allah, kita benci, kita lawan, kita challenge. Tu, kalau kita boleh bunuh dia, bunuh dia. Kalau zaman Sayyidina Umar tu, jangan duk kata siapa duk caci Nabi Muhammad SAW, jangan siapa duk caci maki Allah, pancung kepala dia. Sayyidina Umar. Kan? Kita tak tahulah Haji Umar ni boleh ke tak boleh. Kan? Tu. Dan mengaku dengan nikmatnya dan syukur atas nikmatnya itu dan tulus hati pada sekalian pekerjaan dan menyeru kepada segala sifat yang tersebut itu dan memecut atasnya. Asal nama baik ya kita cepat-cepat buat. Tak ada aku tangguh-tangguh besok ke apa ke. Kita buat on the spot. Ada orang yang minta tolong, kita tolong. Tu kemampuan kita lah, atas kemampuan kita. Tu yang kata lurus hati tu. Kata Imam Nawawi lagi, telah berkata Al-Qatabi rahimahumullah ta'ala, dan hakikat segala ithafah ini kembali kepada hamba pada lurus hati dan baik budi bicaranya itu ke atas dirinya. Kerana Allah Ta'ala tiada berhajat kepada baik budi bicara orang yang baik budi bicara itu. Dan segala apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, khususnya orang beriman, orang Islam, semuanya dapat kepada dia balik. Dia berlaku, dia buat baik, kalau baik dapat pahala. Kan?
dan menghindarkan segala benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala juga. Tu. Maka kalau dia melakukan dosa pun, dia kembali kepada diri dia balik. In ahsantum li anfusikum. Kau baik dapat kepada engkau balik. Tu. Allah tak mau apa pun. Allah tak mau apa pun daripada kita. Allah tak mau ambil apa pun sedikit kebaikan yang kita buat. Allah tak ambil apa pun. Allah tu tetap dengan kuasa dia. Allah dia tetap sedia kala dah. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya pulang tu untuk apa? Untuk bekal ada lagi kehidupan selepas ini, tuan-tuan. Kita ada lagi, semua kita percaya bahawasanya selepas kita mati ni kita akan hidup, dan hidup kekal abadan abada, berasaskan dengan apa? Pahala yang kita buat di dunia ni dah. Ni yang kita sedang buat ni. Kita sedang duduk di dalam majlis ilmu, dengar kuliah-kuliah, menunaikan segala apa yang difardukan, diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita buat. Pahala ganjarannya itu semua kita yang dapat. Berapa banyak wallahu alam. Cuma Allah sahaja yang mengetahui segala-galanya. Kita tak nampak lagi. Bila kita nak nampak ni? Kat padang mahsyar nanti. Itu cerita dia tu. Okey. Lurus hati dan baik budi bicara bagi kitabullah itu bagaimana pula? Macam mana yang kita nak kata lurus hati terhadap kitabullah, kitab Allah ni? Apa yang kita kena lakukan? Kata Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala dalam syarah Muslim, adapun lurus hati dan baik budi bicara bagi kitabullah subhanahu wa ta'ala itu, maka iaitu yang pertamanya, kata apa? Adapun lurus hati dan baik budi bicara bagi kitabullah subhanahu wa ta'ala, maka iaitu yang pertamanya, percayakan ia kalam Allah Ta'ala dan ia menurunkannya, tiada menyerupai akan dia sesuatu daripada makhluknya, dan tiada kuasa atas membuat seumpamanya seorang pun daripada makhluk itu. Yang kata kitabullah ni, Quran ni, yakin dengan sepenuh-penuh yakin bahawasanya itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW khususnya, dan amnya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Jibril alaihi salam. Dan kita yakin tidak ada satu siapa pun nak boleh ciplak yang namanya Quran ni. Tak ada siapa pun boleh nak ciplak dia. Hang buatlah satu mic. Kau nak menyamai Quran tak boleh. Sebab bahasa-bahasa Quran ni memang bahasa Arab, tapi bahasa yang cukup indah dan tinggi nilai dia. Tuan-tuan, daripada Tuhan, tuan. Tuhan yang mencipta sekalian alam ni. Okey, itu yang pertama. Yang kemudian, yang seterusnya, kemudian dia dibesarkan dia. Tu. Bagaimana dibesarkan dia? Apa yang kita peroleh, kita baca, kita tadabbur, kita faham tafsir betul semua, kita cerita balik dekat orang apa yang isi terkandung di dalam Al-Quran itu, apa kehendak Allah, apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh kita buat. Tu. Maka dihebah-hebahkan. Kita di sini dengar, kita sampai pula balik rumah, sampai besok kita pergi berjabat, cerita kat kawan-kawan cerita, lama-lama Quran. Tu. Yang seterusnya, dan dibacakan dia sebenar-benar membacanya. Jangan sambil lewat. Jangan baca tu kok ada masa pun nak baca, tak ada masa tak baca. Jangan cari masa untuk baca Quran. Peruntukkanlah masa kita untuk baca Quran. Okey. Dan mengelokkan bacaan itu serta khusyuk diisinya. Baca, faham, khusyuk. Contohnya kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu, kita pun dengan nama Allah yang Maha lagi yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu yang kita duk baca dalam solat tu. Faham setiap bait, setiap barisan dia, setiap baris kita faham. Dan kita kena selahkan setiap huruf itu. Tu bukan kata saja baca, bukan saja faham. Selahkan segala huruf itu. Tu. Dan mendatangkan segala hurufnya dalam bacaan. Tu. Dan menolak daripadanya bagi takwil yang karut. Tu. Takwil-takwil atau takwil yang karut tak payah. Ni kita kata sepatutnya amat pemurah lagi amat penyayang. Lepas tu kita takwil benda-benda macam yang lain pula. Tak mau. Dan melawan orang-orang yang mencacinya, orang yang hina Quran ni. Tak kira lah, dia koyak ke, dia hina ke, dia kata Quran ni macam-macam ke. Kalau boleh sesah bagi mampus bang. Tu, kau ajak apa-apa ni. Tu. Dan membenarkan barang yang di dalamnya, segala apa yang tercatat dalam Al-Quran itu adalah benar. Tidak ada benar, maka benar belaka. Tidak ada benar melainkan benar. Sebenar-benar belaka adalah ia daripada Allah SWT. Dan memakai segala hukumnya, segala hukum-hukum dalam Quran itu pakai kita, jangan kita pakai jangan kita tolak setengah, kita pakai setengah. Tu tak mau tu. Yang benar kita kata benar, yang salah kita kata salah. Tu. Yang tak betul kita kata tak betul, yang betul kita kata betul. Orang apa? Contohnya lah. Dan mengambil erti segala ilmunya dan perumpamaannya, segala ilmu yang disampaikan ataupun yang di dalam kalam Al-Quran itu, di Al-Quran itu hendaklah kita ambil dan kita sebarkan sementara kita amalkannya, dan mengambil iktibar dengan segala pengajarannya dan nasihatnya, dan ambil fikir pada segala yang ajaibnya. Cerita-cerita yang ajaib ni cerita macam mana? Cerita Isra wal Mi'raj itu cerita ghaib lah tu. Kita kena yakin, 100% yakin. Kalau ada 1000% kita kena yakin. Itulah kebesaran Allah SWT. Itulah satu-satunya mukjizat yang besar yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan mengamalkan ayat yang menghukumnya, amalah ayat-ayat yang ayat-ayat hukum ni. Apa dia ayat-ayat hukum? Hukum mengatakan mentergedarah babi itu, makan babi itu haram. Kita kata haram lah. Arak itu haram, kita kena kata haram. Tak boleh kot buat ubat ke apa, tak boleh kot. Tu. Nak buat pun cari dulu benda yang halal. Dah kalau tak ada benda-benda yang halal, perkara yang halal atas muka bumi ni, kau tak buat juga pakai macam tu, mati ke, mereput ke, baru boleh. Tu yang kata Islam ni. Tetapi pada asasnya haram hukum dia. Tidak ada ampun. Tu. Kalau tengah-tengah elok bergelojak ni macam ni, semua barang-barang halal dah, yang nak bercari haram, yang haram tu buat apa? Dapat mati. Okey. Dan menyiarkan segala ilmunya yang terdapat di dalam Al-Quran itu, dan menyeru orang kepadanya dan kepada barang yang kami sebutkan daripada nasihatnya. Tu. Menyeru orang kepadanya. Baca, kita ajak kawan-kawan lain baca Quran. Tu. Ajak anak-anak, ajak isteri. Yang kurangnya boleh baca lah. Kalau kita tak kaki taranum pun, kalau kita tak betul-betul ahli Quran, ajak baca aja. Tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah itu. Lepas tu kita pergi sikit ataupun kita tangguh dulu ni untuk tajuk yang seterusnya, yakni lurus hati dan baik budi bicara bagi Rasulullah. Macam mana yang dikatakan lurus hati dan baik budi bicara bagi Rasulullah tu? Tu. Nanti kita akan bincang. Saya rasa sekadar ini dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah kita akan sambung lagi tajuk yang sama
tetapi bab yang berbeza sikitlah, tajuk yang berbeza. Yang ini lurus hati dan baik budi bicara bagi Rasulullah. Kita akan dapat bertemu sekali lagi pada 30 hari bulan 12 inilah. Yang ini merupakan kuliah terakhir saya pada tahun inilah. Bukan tak mau dah, bukan saya tak mau kuliah dah. Akhir untuk tahun inilah. Tahun yang kita berada dalam satu wabak yang kita tak pernah jangka lah, daripada akal. Ni kerja Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tolak sebelah lah, itu sama ada pandemik ke apa. Inilah janji Allah. Allah izinkan. Hang buat jahat pun Allah izin, hang buat baik pun Allah izin. Allah nak uji hang. Sesungguhnya Allah menguji kita. Alhamdulillah, bila Allah uji kita tu, Allah nak bagi kita pahala. Allah nak datangkan kebaikan kepada kita. Allah nak tengok bagaimana kita menghadapi, mengharungi ujian itu. Sama ada iman kita makin teguh, sama ada kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah semestinya semua kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan ada siapa jauh kepada Allah. Jangan ada siapa lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hati yang ingat Allah sentiasa akan tenang. Allah dah kata dah, inna salata li zikri. Semuanya orang solat itu ingat. Solat jangan tinggal. Kita jahat macam mana pun, kita ni jenis kejap semayang jangan tinggal. Cuba buat semayang, jangan tinggal. Bukan cuba, mesti compulsory. Kita letak pada diri kita, this is the compulsory for us. Each and every one of us yang dah akhir balik, this is the compulsory thing that we have to do. Letakkan macam tu. Tu. Jadi kita bangun bila kita terkejut di tengah-tengah malam itu, kadang-kadang kita nak terkejut terkencingnya. Sebenarnya itulah jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak jumpa kita tu. Kekuatan kita ni tuan-tuan, kekuatan orang beriman ni nak dapat macam mana? Yang suka bangun malam. Orang suka bangun malam ni tuan-tuan, ujian banyak mana pun Allah bagi dia kesabaran yang cukup tinggi. Tak mau ke kita tuan-tuan dapat kesabaran yang tinggi? Allahu Akbar tuan-tuan. Sabar ni tuan-tuan senang sebut, tapi nak melaluinya tu. Jadi macam mana kita nak dapat kekuatan ini? Bangun di malam hari. Tu dekat subuh pun boleh, 10 minit dalam bangun subuh boleh lah 2 rakaat. Tahajud tuan-tuan, tahajud. Sebab tahajud ni disebut dalam Al-Quran. Fatahajud disebut dalam Al-Quran. Jadi kena bangun. Tu. Jadi saya rasa sekadar itu dulu. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna linsana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Moga-moga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pertemuan yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.